sebab dia nak imrah. Yang tu bukan niat. Yang tu bukan niat. Yang tu imrah. Yang tu tak dikira pun. Niat ni tujuan. Kita tahu kita nak buat apa, kita dah ada niat. Masa datang sini tadi, ada niat tak? Keluar pada rumah, buka pintu, ada niat tak? Ada. Maknanya setiap langkah tu dapat pahala tak? Sebab nak baca hadis Nabi dapat pahala tak? Jadi niat dah ada. Itu dikatakan amalan dengan niat. Orang Melayu dia salah faham, dia ingat niat tu imrar, sebab itu solat tak dapat lepas. Tapi masa pergi masjid, dia tak ada pula start tutup, start tutup. Pasal apa ni? Niat tak masuk ke kata. Tak ada. Sebab dia ingat niat tu masuk mula-mula. Sedangkan Nabi tak kata solat saja. Nabi kata innamal a'mal. Semua amalan itu dengan niat. Tak kiralah amalan itu sama ada yang masyru' ataupun yang tak masyru'. Amalan berbentuk jenayah pun kadang-kadang orang tengok pada niat. Dalam bab qisas kita belajar ada qatlul amad, ada qatlul shibhul amad, ada qatlul khata'. Betul? Macam mana kita nak bezakan tu? Bergantung pada niat. Ada orang ni nak pergi panah burung, tiba-tiba terpanah tuan punya burung. Kan? Niat dia nak panah burung. Dengan niat kita bezakan hukum. Awak tersalah. Berdasarkan bukti memang nampak awak salah. Dia kata minta maaf hakim, masa saya panah tu saya tak ada sebut pun, sahaja aku niat nak panah burung kerana Allah, maka saya tak ada niat. Salah faham. Itu salah faham. Okey? Nak minum ada niat tak? Sebab lagi tak datang. Berniat nak minum tapi lagi tak ada. Niat ada niat nak minum? Masih minum tu? Berapa teguk nak minum? Niat ada tak? Ada niat. Ada niat. Nak pergi kelas, nak pergi muhadarah, ada niat. Semua ada niat. Yang tak ada niat ni macam mana? Yang tak ada niat ni, dia pergi keluar, dia keluar rumah, nak ke mana? Ke manalah kakiku melangkah, di situlah aku pergi. Itu tak ada niat. Benda ni jadi masalah. Bila orang mengaji tak berapa nak faham, dia dah sampai ke Johor Bahru. Dah sampai ke Johor Bahru, daripada Ipoh sampai Johor Bahru. Kita tanya kat dia, hang tak solat jamaah ke? Dia kata, masuk keluar tadi aku lupa nak niat. Jadi aku bukan musafir lah ni. Kita kata, hang keluar tak ada niat. Masa hang keluar rumah ni lagi mana? Aku nak pergi sini lah. Tapi masa aku keluar tadi aku tak kata saja aku keluar nak pergi bermusafir ke Johor Bahru. Anak Allah. Niat ada ke belum? Dia ni kalau dia keluar, dah ada niat ke belum? Kita tanya dia, hang keluar dia bagaimana start kereta ni? Aku nak pergi Johor. Buat apa pergi Johor? Keduri kahwin. Dah ada niat ke belum? Dah ada niat. Yang dia maksudkan tadi imrar. Imrar tu bukan niat. Maknanya dia boleh qasar tak? Boleh jamak tak? Boleh. Itu yang Imam Ghazali maksudkan. Orang yang musafir ni dia mesti berjalan dengan qasad. Dia tahu nak ke mana. Supaya nak membezakan. Buka Fathul Qadir. Dalam kitab Hanafi dia bincang benda ni. Dia kata yang dimaksudkan dengan musafir yang tak ada niat tu ialah orang yang keluar, dia tak tahu dia nak pergi mana. Jalan, tengok dah sampai 2 marhalah. Kalau ikut mazhab Hanafi kata 3 marhalah lah. Hang nak pergi mana? Tak tahulah, aku pun tak tahu nak pergi mana saja nak makan angin. Sampai 3 marhalah. Boleh tak qasar jamak? Kalau ikut mazhab ni tak boleh. Kerana pada awalnya dia tak ada hajat nak keluar, dia tak ada tujuan nak bermusafir. Itu maksudnya. Boleh? Boleh? Okey? Kita masuk bab yang kedua. Bab lafaz niat. Yang ni gaduh dalam Facebook banyak. Al-Imam Syafi'i kata dalam bab haji, buka kitab Al-Um. Kita boleh tunjuk ke tak? Kita nak boleh tunjuk orang ni. Ada syamilahan kita boleh tunjuk bukti. Imam Nawawi sebut, Imam Syafi'i sebut dalam Al-Um. Imam Syafi'i kata, kalau dia tak lafazkan waktu ihram itu, yang dia nak buat haji atau nak buat umrah, tapi dia niat memang bertujuan nak ihram walaupun tak sebut, maka ihramnya dikira sah
Kerana haji bukanlah seperti salat. La yasih illa bil lafz. La tasih illa bil lafz. Kerana salat itu tidak sah melainkan dengan lafaz. Itu Imam Syafi'i sebut. Ini nas Syafi'i. Datang Abu Abdullah Az-Zubairi, ulama Syafi'i yang kemudian dia ambil kalam Imam Syafi'i ini, dia salah faham. Dia kata yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i lafaz itu adalah lafaz niat. Jadi dia kata wajib siapa yang nak solat mesti lafaz niat, usalli fardhu kadza wa kadza lillahi ta'ala, wajib, kata dia. Siapa yang cakap ni? Abu Abdullah Az-Zubairi. Boleh tengok dalam kitab Al-Majmu', boleh tengok dalam Al-Hawil Kabir fi Fiqh Syafi'i karya Al-Mawardi. Dia bincang benda ni. Siapa yang kata wajib ni? Abu Abdullah Az-Zubairi, berdasarkan kepada tafsir Al-Imam Syafi'i. Tafsir kalam Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i yang datang kemudian seperti Al-Mawardi, seperti An-Nawawi datang kemudian, Al-Adra'i datang kemudian. Dia bahas, dia kata sebenarnya Abu Abdullah Az-Zubairi ni salah faham. Yang dimaksudkan dengan Syafi'i itu bukan lafaz niat. Yang dimaksudkan oleh Syafi'i dengan lafaz salat tak sah melainkan dengan lafaz di awalnya adalah takbiratul ihram. Kerana solat, nak masuk solat, takbir, Allahu Akbar, salat. Kalau selagi tak takbir untuk ihram, ada tak solat, tak sah solat, tak masuk lagi dalam solat. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, sunnah Nabi SAW bila nak solat, dia tak mulakan solat dengan apa-apa bacaan pun, melainkan dengan takbir. Kita mula solat dengan apa? Lafaznya kita mula dengan surah Al-Nas ni. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nabi tak mula dengan tu. Nabi terus angkat Allahu Akbar. Satu. Kemudian datang Ibn Hajar Al-Haytami, datang Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Dia tengok ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Satu kata wajib lafaz niat, satu kata tak wajib lafaz niat. Dia kata digalakkan khurujan minal khilaf. Nak keluar daripada khilaf, kita lafaz niat ni sunat lah. Dia kata. Siapa yang kata ni? Ibn Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj. Siapa lagi yang sebut? Asy-Syarbini dalam Mughni Al-Muhtaj. Ini kita bincang mazhab Syafi'i ni. Ini bukan mazhab Wahabi ya, mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita bincang dulu dalam mazhab Syafi'i. Okey. Anda tak nak bincang yang kata lafaz niat bid'ah, lafaz niat yang haram. Itu kita bincang kemudian. Ini dalam mazhab Syafi'i dulu. Okey. Al-Azra'i kritik orang yang kata sunat. Orang yang kata lafaz niat ni sunat, dia kritik. Dia kata tidak ada dalil yang mengatakan sunat. Yang kata ada dalil, dalilnya qiyas. Haji tadi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi lafazkan labbaik Allah, talbiyah. Labbaik Allah, labbaik hajjan wa umratan, gitu kan? Yang tu memang kita tak ada masalah lah. Memang Nabi sebut lah. Kita pun kalau nak ihram disunatkan untuk sebut. Okay. Cuma ni satu persoalan timbul. Haji Nabi buat dalam hidup dia berapa kali? Sekali. Nabi buat haji sekali kan? Nabi buat haji sekali. Nabi lafaz waktu ihram tu orang dengar, orang riwayat. Nabi solat berapa kali tu? 5 kali. Yang solat jemaah lah 5 kali saja, paling kurang lah. Solat Qiyamul Lail pun dia ada solat dengan Ibn Abbas jemaah semua. Yang tu tak kira, yang kita ambil asasnya 5 kali lah sehari. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Berjemaah. Solat ni berapa kali? Hari-hari buat ke biasa sekali-sekali? Hari-hari lah solat kan? Takkan benda yang hari-hari buat sahabat tak dengar Nabi lafaz niat. Tiba-tiba haji yang sekali semua hidup sahabat boleh dengar. Cuba kita fikir logiknya. Sepatutnya haji itu yang dikiaskan dengan solat. Sebab solat biasa berlaku kalau kita nak ikut. Tapi sebab haji dah ada nas, jadi kita teruskan ada nas. La qiyasa fi mawridin nas. Bila dah ada nas, tak payah kias lah.
Ada haji dah ada nas. Yang tak ada nas ni kita nak kias. Kita kata takkan zaman Nabi tak ada seorang pun sahabat dengar Nabi lafaz niat. Kita nak kata benda tu sunat. Maknanya bila kita lafaz niat, kita dapat pahala. Bila kita dapat pahala, sahabat tak buat, Nabi tak buat, kita dah buat satu kelebihan yang Nabi dan sahabat tak pernah buat. Ini satu benda yang bahaya. Tak apalah Syekh, tak payah gaduh-gaduh lah. Benda ni benda sunat je. Kita kata sunat tapi bahaya. Hang kata sunat tapi pada kami bahaya. Sebab benda ni Nabi buat, Nabi tak pernah buat. Zaman Nabi dah ada, Nabi tak pernah buat. Sahabat tak pernah buat. Hang kata sunat. Sunat kalau buat dapat pahala. Bila orang buat dapat pahala yang tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Bila Allah Ta'ala hitung kita punya solat, kita ada lebih. Lebihnya apa? Lebihnya lafaz niat. Mana datang? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana dia? Mana uswah hasanah pada Nabi? Dia kata, Ustaz, itu susah lah Ustaz. Zaman Nabi tak pakai unta pun. Kita kata, Syekh, yang tak beza. Yang tu masalah dunia. Kita tak ada kata pun naik kereta lebih afdal berbanding naik unta. Tak ada nak kata orang naik kereta ni dapat pahala, naik unta tak dapat pahala. Yang ni masalah dunia. Yang ni masalah ibadah. Masalah ibadah yang Allah Ta'ala nak kira nanti. Dia bila kita buat periksa, soalan mesti sama. Baru skemanya sama, baru kita boleh nilai kedudukan dia. Kalau skema tak sama, yang ni senarai sunat dalam solat dia lain, yang ni senarai sunat dia sunat dalam solat dia lain. Skema tak sama, macam mana nak hitung? Nampak tak? Sebab tu kita kata ada ulama hadis yang mengatakan lafaz niat ini bid'ah. Sebab tu kita tak heran. Ini dia punya sandaran dia. Kalau Nabi tak buat, macam mana kita boleh buat satu benda yang lebih, yang baik, tapi Nabi tak buat dalam ibadat? Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benda tu baik, dah lama dah sahabat dan Nabi buat. Tak adalah manusia lebih baik banding Nabi ni. Boleh je lah. Okay. Cumanya kita nak kata, tak payahlah kalau kita nampak orang lafaz ni, kita pergi tampar muka dulu. Biarkan dia. Kita tak payah gaduh lah. Kalau orang tanya, kita jawab. Kalau orang tak tanya, tapi orang suruh mengajar, kita mengajar tu, betul lah. Kan? Kita terang betul-betul. Kalau dia kata kita apa ni, golongan muda ke, bukan mazhab Syafi'i yang pure ke, kita kata tak apa. Yang penting ini ilmu saya. Ini ilmu yang saya belajar. Kalau awak rasa tak puas hati, datangkan hujah. Kita boleh bincang. Kalau setakat nak label-label, kita minta maaf, kita tak ada masa. Tak ada masa. Dan kalau benar lafaz solat ini, lafaz solat ni kias dengan haji, kita tak boleh kias hanya pada solat. Kita kena kias pada semua ibadat. Kalau betul sunat lafaz niat di awal ibadat, bukan hanya pada solat, pada hajinya, pada haji ada nas, pada solatnya, pada puasanya, pada zakatnya, pada sedekahnya. Nak sedekah kat tuan masjid tu kan, saja punya. Dia tak boleh ada khutbah, duduk riak. Orang tunggu untung. Bila nak jalan, tunggu riak. Tunggu khutbah habis, sebab aku nak lafaz niat tu. Pun kena. Nak bagi orang yang apa ni minta sedekah dekat tepi masjid tu pun kita lafaz niat juga. Dia kata bukan apa Syekh, kita lafaz niat ni sebab kita nak was-was ni ya. Was-was. Kita kata saya susah nak faham macam mana hang boleh was-was. Orang was-was ni pada niat, dia macam nak kata aku sebenarnya nak solat ke nak pergi tandas. Kalau kita dia tengah angkat takbir, Allah tak lepas kan? Angkat pegang tangan dia. Pakcik nak buat apa ni? Kalau kita pegang tangan dia, angkat tangan dia nak buat apa pakcik? Aku nak solat lah. Solat apa pakcik? Solat asar lah, gila apa? Marah lah tu. Itu kalau orang berak lah kan? Marah lebih sikit orang berak. Maknanya pakcik niat dah ada. Niat dah ada dah.
Pakcik tahu waktu ni waktu asar, pakcik nak salat asar, duduk belakang imam. Pakcik tahu dia imam pakcik. Niat dah ada, angkat takbir Allahu Akbar, selesai masalah. Yang kita syok ni, yang kita was-was ni sebab kita nak imrar tu. Tu yang tak masuk-masuk tu. Yang tu bukan niat. Sebab tu kita tengok orang Arab dia simple kan. Allahu Akbar, angkat tangan, tu angkat. Yang biasa was-was ni yang pegang lafaz niat tu sunat. Biasa yang was-was ni siapa dia? Yang pegang lafaz niat tu sunat, dialah yang was-was. Biasa je. Okey. Habis Pak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ulama hadis beza pendapat. Apa maksud dia? Al-Qurtubi kata yang ni takkid ayat sebelum dia. Maknanya menguatkan. Memang amalan mengikut niat. Kata Qurtubi. Ibn Hajar tak setuju. Dia kata ini bukan takkid saja. Nak bagi tahu pahala berbeza mengikut niat. Tadi kata amalan ikut niat. Yang ni pula setiap pahala pada orang tu berbeza ikut niat. Ada orang niat khalisan lillahi ta'ala. Ada orang niat dia baina-baina. Ada orang datang sini kan. Terima kasih musik. Ada niat ni dia. Siapa niat? Ada orang datang ke Jordan ni. Ada yang datang memang betul-betul nak belajar. Nak jumpa ulama-ulama besar. Nak pandai bahasa Arab. Dah tentulah pahalanya tak sama dengan orang yang datang kena paksa dengan mak dah. Betul. Dah tentulah lagi besar daripada orang yang datang sebab tak dapat mana-mana universiti. Dah tentulah lebih besar pahalanya daripada orang yang datang sebab nak sijil, nak kerja besar. Beza. Ini yang dimaksudkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Okey. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Hijrah ada. Hijrah ni apa dia? Hijrah ni dalam bahasanya al-intiqal, pindah. Tapi dalam syarak hijrah dia ada 3 makna. Hijrah ada 3 makna. Ada orang yang kadang apa saya tak faham. Kadang as-salatu lughatan ad-du'a wa syar'an. Kan? Mesti ada lughatan, mesti ada syar'an. Apa beza? Dia sebab bahasa Arab ni sebelum Nabi datang dia dah ada lah. Orang Arab dah cakap Arab lah. So bila Nabi datang, dia ambil beberapa perkataan yang orang Arab guna. Dia ambil, dijadikan satu istilah. Orang Arab dah guna perkataan salat sebelum Nabi datang. Bila Nabi datang, ada wahyu, terus dia ambil perkataan salat untuk merujuk kepada satu benda yang tertentu. Itu kita panggil istilah. Contohnya macam hadis hasan kan. Hadisun hasan. Hasan tu daripada bahasanya baik. Tapi muhaddisin ambil, dijadikan satu istilah. Hasan ni ma baina sahih wa dhaif. Nak kata sahih pun tidak, nak kata dhaif pun tidak. Baina-baina. Nampak? Itu maksud lughatan wa syar'an. Ada orang dia tak faham. Hadza hadisun hasan. Ini hadis hasan. Hasan mana ni ustaz? Saja hasan ke? Jadi hijrah ni pada bahasanya pindah. Orang Arab guna perkataan hijrah, pindah. Orang Arab sebelum Islam. Tapi bila Islam datang, dia ambil perkataan hijrah ni, dia guna pada 3 tempat. Hijrah yang pertama dipanggil hijrah berpindah, hijratul makan. Berpindah daripada negara kufur masuk ke dalam negara Islam. Adakah hijrah ini masih kekal hukumnya? Kita kata ya. Hijrah masih kekal sampai kiamat. Hijrah tidak Hijrah tidak terputus. Hijrah tidak terputus, bahkan dia kekal sampai kiamat. Sesiapa yang ditindas di negara orang-orang kafir, ini pun tak boleh. Tunggu orang ni.
Tunggu orang berniat nak hadiah lah. Maka hukum hijrah itu tidak terputus sampai kiamat. Siapa-siapa yang duduk dalam negara kafir, kan? Duduk dalam negara kafir, dia ditindas sampai dia tak boleh nak laksanakan syiar Islam dekat negara tu. Dia disyariatkan untuk pindah hijrah. Seperti mana orang Makkah yang masuk Islam disuruh untuk hijrah ke Madinah. Wajib hijrah. Tak ada. Okey. Dan hukum hijrah tidak terputus. Ada orang dia salah faham lagi. Dia baca hadis, jumpa hadis la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas bukaan kota Mekah. Dia ingat hijrah dah putus, dah mansuh. Hijrah tidak mansuh. Sebab apa hijrah tak mansuh? Apa buktinya? Syekh, ini hadis ni. Sebenarnya hadis ni bila kita baca, kita kena tengok dimensi dia. Ana selalu ulang-ulang benda ni sebab benda ni penting. Bila kita nak baca hadis, kita kena tengok ab'ad, kena tengok dimensi hadis, supaya kita dapat memahami hadis ikut konteks. Jangan jadi literal. Kalau nak jadi literal sangat, jom kita tengok hadis ni. Atau ada suka ada Syamilah ni, kita boleh tunjuk. Ini sampai berapa ni? Sampai 4.5 5. Boleh tahan ke? Dia jangan lama-lama sangat, nanti orang boring. Macam itu. Hadis ni antara hadis yang glamour lah. Okay. Hadis ni hadis Bukhari. Hadis Bukhari, Muslim, banyak lagi lah. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Nampak? Idza ata ahadakumul gha'ita fala yastaqbil al-qiblah wala yuwalliha dhahrahu syarriqu aw gharribu. Apabila salah seorang daripada kamu mendatangi tanah yang rendah untuk buang air besar. Gha'it ni tempat yang rendah. Sebab zaman dulu tak ada tandas sangat. Tandas tak banyak. Jadi orang nak pergi buang air, dia akan pergi cari tempat yang rendah. Dia akan buang air di kawasan Sahara lah, tanah pasir. Jangan dia pandang kiblat. Jangan masa dibuang air itu jangan duk pandang kiblat, jangan menghadap kiblat. Jangan pula dia membelakangkan kiblat. Wala yuwalliha dhahra. Jangan dia duk tayang dia punya belakang dekat kiblat lah. Syarriqu, pandanglah ke timur. Au gharribu, pandanglah ke barat. Nak jadi literal kan? Jom kita jadi literal kejap. Jangan pandang kiblat, jangan belakang kiblat. Kita kat Malaysia kiblat belah mana? Barat. Nabi kata pandanglah ke timur ataupun ke barat. Okey, kita pandang ke barat. Barat mana? Barat kiblat. Kalau kita pandang ke barat, mana kita depan dengan kiblat. Kalau kita pandang ke timur, kita belakang dengan kiblat. Macam mana ni literal? Nak jadi literal sangat kan? Kita kata hadis ni Nabi tujukan pada orang Madinah. Sebab Madinah dia punya kiblat dia belah selatan. Mana Madinah utara Mekah kan? Selatan. So maknanya bila Nabi suruh pandang ke timur ke barat, mana orang Madinah kalau buat benda ni, pandang timur ke barat, dia tak pandang kiblat. Tapi kalau negara yang mana kiblatnya belah barat, dia pandang tempat lain.
Sebab tu kita kata, kena tengok dulu Nabi sebut perkataan ni pada siapa. Macam tu juga Nabi sebut la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Bukan makna Nabi nak batalkan hijrah. Hijrah kekal sampai kiamat. Tapi maksud dia Nabi tujukan perkataan ini pada orang Mekah yang dah masuk Islam dulu sebelum hijrah. Siapa-siapa yang masuk Islam, dia wajib hijrah ke Madinah. Sebab Mekah negara kufur masa tu. Jadi bila mana Nabi dah buka kota Mekah, Nabi bagi ceramah ke orang Mekah, bagi khutbah dekat orang Mekah. Orang Mekah yang nak masuk Islam, tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Maknanya kalau kamu masuk Islam hari ini, tak payah pergi pindah Madinah. Sebab Mekah dah jadi negara Islam, duduk saja di sini. Tapi bukan hukum tu terbatal. Itu khas untuk orang Mekah saja.